Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, ibu, maksudnya ibu-ibu, ya, ataupun orang yang melahirkan. Ibu-ibu lah maksud di sini kan. Dan ibu-ibu itu yurdi'na auladahunna, dia akan menyusukan anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Menyusukan anak dengan susu ibu 2 tahun yang sempurna. Itu mengikut Al-Quran, ya. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi orang yang bermaksud untuk menyempurnakan susuan. Kalau dia nak sempurnakan susuan, susukan selama 2 tahun. Wa alal mauludi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas yang dilahirkan baginya. Di atas yang dilahirkan maknanya terhadap anak-anak tu. Anak-anak tu mempunyai hak terhadap bapaknya, rizquhunna, memberi rezeki mereka. Jadi anak-anak menjadi tanggungjawab kepada bapa untuk memberi rezeki mereka, makan minumnya maksudnya, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ibu menyusukan 2 tahun yang untuk kesempurnaan, dan bapa wajib bagi makan dan pakaian untuk anak-anak tadi. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak diberatkan satu diri kecuali sekedar usahanya. Wala tudarra walidatum biwaladiha, tidaklah memberi mudarat bapa terhadap anak-anaknya. Wala mauludun lahu biwaladih, dan tidak pula anak-anak memberi mudarat terhadap ibu bapanya, ya. Wa alal warisi mislu zalik, dan atas waris macam itu juga, waris dia. Fa in arada, maka jika kedua-duanya bermaksud, arada ada alif di atas dal tu, dekat dal satu tu bermakna 2 orang, maknanya ibu dan bapa. Jika bermaksud kedua-duanya fisalan, nak menceraikan susu, nak putus susu, ya, fisal tu menceraikan, putus susu, putus susu anaknya, antara dim minhuma wa tasawur, hendaklah atas reda keduanya dan persepakatan, bermesyuarat, walaupun sudah bercerai. Ini kalau kahwin tak jadi masalah. Ini orang dah cerai ni. Orang dah cerai, kemudian anaknya menyusu, siapa yang wajib menyusukan? Siapa yang memberi nafkah? Berapa lama penyusuan? Ya. Dan kemudian kalau nak dipisahkan susu, mesti bersepakat dua-dua ni. Bekas suami dengan bekas isteri kena taradin. Nak dengan sedang. Kata suaminya jangan dulu ceraikan, jangan dulu pisahkan susu dia, maka si isteri, bekas isteri, tak boleh pisahkan dia. Dia kena ado taradin, saling reda, sesuka. Kan mungkin kata suaminya supaya kau bebas, kau boleh kerja, bolehlah kau ceraikan susunya, boleh juga kan. Kalau enggak, macam mana pula kau nak cari kerja, ya? Okey, jadi mesti buat tasyawur dan juga dengan cara bermesyuarat. Ini yang tak ada kanado dibuat oleh orang kita ni. Kalau dah bercerai, memang putus arang orang kita. Pokok dekau lah, anak tu pokok dekau lah. Sebenarnya kewajipan bagi si bapa. Tahu tu? Ya kan? Jadi
Kemudian fala junaha alaihima, tak berdosa keduanya kalau mereka nak pisahkan susu. Umpamanya sepatutnya memang 2 tahun, tapi setahun dia mampu nak menyusukan, mungkin nado nak buat kerja macam-macam kan, tak salah, boleh, tapi atas kesepakatan berdua dan juga atas mesyuarat. Jadi tak berdosa ya. Kemudian wa in aradtum an tastardi'u auladakum, kalau kamu menginginkan untuk mencari ibu susu, maknanya minta susukan kepada orang lain anak kamu ni, umpamanya isteri kamu, bekas isteri kamu tak dapat menyusukannya, kamu akan cari ibu susu yang lain, maka itu dibolehkan. Carilah ibu susu, ibu yang dia menyusukan anak juga, ataupun dia anaknya meninggalkah, ataupun dia menyusukan anak, macam-macam lah. Macam ini hukum di masa Rasulullah kan, macam itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah kan. Waktu itu masih ada lagi, Halimah masih ada, tetapi ibu susu dicari di luar kan. Jadi di sini wa in aradtum, jika kamu ingin atau hendak antas tardi'u auladakum, dan bahwa hendak mencarikan orang yang menyusukan anak kamu, fala junaha alaikum, maka tiada dosa bagi kamu, iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu serahkan apa yang patut kamu bagi kepada orang tu dengan cara yang makruf. Kena bayar upah. Jangan numpang je tapi tak bayar. Tak bayar apa-apa. Orang sudahlah susunya dibagikan. Dia perlu makan, dia perlu segala. Begitu juga dengan isteri, bekas isteri kita tu kan. Bekas isteri tu, kerana si isteri ni menyusukan tu perlu makan lebih. Betul tak? Perlu makan lebih, perlu vitamin lebih supaya anak tu tumbuh dengan sihat. Maka kena dibayar. Dibayar oleh suami kalau bekas suami, kalau bekas isterinya menyusukan anak. Bukan tak bayar, dibayar. Bayar untuk si isteri, kemudian bayar pula untuk anak. Isteri tidak lagi dalam masa iddah, jadi dia tidak kena belanja oleh suaminya lagi kan. Jadi kerana dia menyusukan anak tadi, maka suami mesti membayar isteri tadi. Tak bayar dosa dia. Kena persetujuan lah. Berapa nak dibayar? Nak perlu ini, perlu itu. Walaupun anak kita sendiri, tetapi itu kewajipan daripada suami. Kita dah cerai lah, memang kena tuntut lah kan. Kalau tak cerai apa boleh buat kan, kita memang suami kita juga dibaginya, ndak pun kita duit ikut kemampuan dia kan. Itu hukum Islam, cantik hukum Islam. Cantik betul. Tak ada yang terniaya di hukum Islam, tetapi prakteknya tak dipraktekkan orang. Itu maka jadinya orang banyak fobia dengan Islam. Kebanyakan losak iya. Tak ada macam tu. Ada rosak kok. Anak baru dituntut. Jadi iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu serahkan kepada orang yang menyusukan tu apa yang patut kamu serahkan dengan cara yang ma'ruf. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, ketahuilah olehmu bahwasanya Allah tu apa saja yang kamu buat, Allah Maha mengetahui. Apa saja yang dibuat diketahui oleh Allah. Ini ada, dia orang kaya, bila dah bercerai baginya nak RM50 sebulan. Patutkah belanja anak sebulan RM50? Tak masuk akal. Jadi kena kahwin nak, tentulah terjadi sesuatu, dah ada anak tak nak bertanggungjawab. Itu Allah lah yang akan menuntutnya di akhirat. Okey, jadi kita teruskan ayat ni. Wal walidat, ibu tu diboleh yurdi'na, yang menyusukan anak mereka 2 tahun. Haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Ikutlah 2 tahun umurnya, bolehlah dia diceraikan. Kalau sebelum 2 tahun boleh juga. Tapi
Andai kata pun dia tidak susu badan 2 tahun tu, tapi kita tetap juga menamakan menyusukan 2 tahun. Karena dalam masa 2 tahun tu, kita memang buatkan susu dia, memang susuapkan ke mulut dia, macam tu kan. Ataupun malam-malam walaupun umpamanya tak susu kita, tetapi dalam masa 2 tahun tu disebut sebagai masa penyusuan. Walaupun bukan dengan susu badan, tapi sebaiknya adalah susu badan. Kalau saya susukan anak yang kecil tu 3 tahun. Lebih tak apa salah. Kalau lebih macam tak apa. Sebenarnya tidak boleh lah kan. Allah suruh 2 tahun je, tapi dia tak mau lepas. Bagaimana baru dia sampai apa? Pasal hari tu saya nak ambil KPLI ke DC. Saya nak ambil KPLI ke DC, jadi kemungkinan rasanya KPLI lah. Saya cara mulanya ambil KPLI di UIA, saya dari Sabah kan. Jadi terfikir andai kata terpaksa mereka ditinggalkan di Sabah. Ada kakak saya di Sabah ditinggalkan di Sabah, terpaksalah apakan dia. Itulah baru saya ceraikan susu dia. Memang 3 tahun saya menyusukan yang kecil itulah. Tapi yang lain-lain tu tak ada 2 tahun, ada setahun, ada. Kadang-kadang tak sampai lagi setahun kemudian dah mengandung. Macam mana? Kita pun kalau dah mengandung tak boleh lagi kita susukan anak. Ikut kesihatan memang tidak dibolehkan. Tak dibolehkan. Tapi ada juga kadang-kadang dia susukan juga anaknya, tapi sebenarnya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena tak mampu badan kita untuk 2 tu. Tak mampu badan untuk menampung 2. Sudahlah, nenetikkan lagi kemudian di dalam pun mungkin akan kekurangan khasiat, kurang khasiat yang di dalam perut saya. Kalau yang kata lagi dah kali. Lepas tu anak yang tu masa kecil disusu kali, maknanya 2 orang mesti boleh. Sebenarnya tidak digalakkan. Ada Dia dah bersalin. anak tu kecil dah, dia mana setahun 1 bulan baru kan. Mana dia dah salin dan jatuh. Maknanya 2 kan. Saya dulu masa di Libya, anak pertama dengan anak kedua memang rapat. Jarak umur anak pertama dengan kedua 1 tahun 1 bulan 1 hari. 1 tahun 1 bulan 1 hari. Anak yang pertama 13 Jun, anak yang kedua 14 Julai tahun berikutnya. Jadi waktu saya hamilkan anak yang kedua, saya memang masih susukan anak pertama tu. Kemudian pergi ke doktor. Doktor ni doktor daripada Gaddafi. Doktor family doktor daripada Gaddafi lah. Pergi saya sana. Jadi tu dia ditanyanya, kau masih susukan anak? Masih. La ya haram, kata dia dengan saya. Hatta fiddin haram, katanya. Hingga agama pun mengharamkan. Saya pun terheran. Kita tak tahu sebelum ni kan, dan tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Hatta fiddin haram, katanya. Jadi lah kita kasihanlah nak mapukan anak tu baru umur 6 bulan, macam Humaidah tu baru umur 6 bulan. Terpaksalah saya ceraikan. Dia menyusu ke bagi susu botol, dia tak mau. Dia dah ada baby dalam perut kan. Tak boleh. Lepas tu memang saya bila saya tahu saya hamil, memang saya tak susukan baby lagi. Tapi yang lain tu memang 2 tahun. 2 tahun lah jaraknya kan, 2 tahun lebih jaraknya tu. Jadi itulah, itu dia cakap hatta fiddin haram, hatta dalam agama pun haram katanya. Saya pun cari di manalah apa ayat-ayat apa segala tu, tak terjumpa saya. Tapi kemudian tu ada terjumpa, dan saya sudah terjumpa tu tak pula saya catat, tak tahu pula di buku mana saya jumpa tu. Mungkin dalam soal-soalan agama apa semua tu kan, tapi saya pun tak pasti. Jadi bila saya beritahu ke doktor pun dia tak ambil percaya. Tu terserahlah. Dan memang ada beza anak pertama dengan anak kedua kesihatannya, kerana dia terambil mungkin apa yang patut tu kan. Jadi lemah sikit lah anak saya nombor 2 Hamdi tu. Memang badannya pun kecil, kurus. Yang lain-lain tu semuanya semangat-semangat. Tiba yang kedua tu anda tahulah saya. Mungkin itulah penyebabnya kan. Nampak ada apa kan. Masa dia sekolah dulu macam kuranglah sikit pandainya berbanding yang lain. Tidak tahu saya, mungkin itu satu penyesalan bagi saya, kerana ada juga saya susukan dia sebelum saya tahu tu kan. Tapi tak tahulah, mudah-mudahan tak ada apa-apa kan. Okey, jadi itulah 2 tahun sempurna ya kalau kita nak susukan secara sempurna. Liman arada an yutimma radha'ah, siapa yang bermaksud nak menyusukan secara sempurna, susukanlah dalam masa 2 tahun.
Sekarang kan tak ada nak menyusukan lagi dah. Dah selesai dah semua. Ini ayat ni patutnya beberapa puluh tahun yang lalu ni kita kita bincangkan patutnya berapa puluh tahun yang lalu, tetapi yalah sekarang ni baru kita tahu kan. Baru kita tahu. Ya. Kita bolehlah bagi tahu dengan yang lain. Kemudian dia cakap wa alal, dan kewajipan bagi dan hak bagi yang dilahirkan tu, kewajipan bagi bapaknya untuk memberi rezeki, bagi makanan yang patut untuk anak yang dilahirkan tadi. Bukan si ibu. Bila dah terjadi, ini kan ayatnya selepas perceraian ni. Bila terjadi perceraian, maka anak adalah tanggungjawab bapa. Ya, adalah tanggungjawab bapa. Apakah anak ni mengasuhnya si ibu kah ataupun si bapa, tu terserah. Itu ikut hukum dunia lah kan. Siapa atas ibu kah yang hak asuh ni bagi ibu kah ataupun bagi bapa umpamanya kan. Kalau umpamanya ibunya kahwin dengan orang lain umpamanya kan, tu jadi masalah pula. Tahu-tahu suami yang baru ni umpamanya dia muda pula, anak ni dah dia adalah yang dipertimbangkan oleh pihak mahkamah. Tapi kewajipan bagi bapa untuk memberi makan dan pakaian bagi si anak, ya, dengan cara baik bil ma'ruf. Tu tanggungjawab lah. Kalau bagaimana yang tak lakukan tanggungjawab, berdosalah dia. Dosa dia. Yang tanggung dosa dia tu siapa? Dia sendirilah. Nanti pertanggungjawabannya diminta oleh Allah. Di dunia ini boleh dia berlepas diri, tetapi di akhirat dia takkan dapat berlepas diri dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ya, jadi kewajipan bagi si bapa untuk beri rezeki daripada anaknya dan juga pakaian mereka. Tetapi tanggungjawab tu sesuai dengan kemampuannya. Jangan minta lebih-lebih pula. Ya, ini masalahnya kadang-kadang si isteri ni kena dendam dengan bapaknya. Bapaknya kerja katanya, mintanya untuk satu orang anak minta RM500 sebulan. Anak ada 6, dah RM3,000. Gaji bapaknya RM2,000 je. Macam mana? Jadi dah apa? Jadi ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Karena Allah katakan la tukallafu nafsun illa wus'aha, tak diberati satu diri itu kecuali sekedar usaha dia. Berapa dia mampu. Sini dia kahwin dah ada anak, sini dah ada anak. Berapa dia nak boleh bagi anak kita. Jangan kita tuntut lebih pula kan. Okey. Ya. Itu lebih jelas oleh suami itu. Ada anak dua. Lepas tu makna si suami kena bagi nafkah isteri dan anak dalam keadaan macam tu. Ketika masih dalam masa iddah untuk suami, untuk isteri dengan anak. Dua-dua. Kemudian dah habis iddah untuk anak sahaja. Okey. Kemudian kalau sekiranya yang menyusukan tu ada kata ada baby, yang menyusukan adalah isteri, kena bayar ke isteri. Kena bayar ke isteri. Jadi bayaran untuk anak, belanja anak dan juga bayaran air susu si isteri tadi kena bayar ke isteri. Ataupun andai kata kita cari orang lain, bayarlah ke orang lain. Itulah. Okey, kemudian la tudarra walidatun biwaladiha. Tidak memberi mudarat, tak sampai memudaratkan anak terhadap bapa terhadap anaknya. Jangan sampai bapa memudaratkan anaknya, artinya tak dibagi belanja, tu memberi mudarat lah namanya tu. Tu tidak boleh, walaupun dah pisah, tapi anak tidak boleh dimudaratkan dengan perpisahan kita. Namanya jodoh tak panjang, terimalah dengan reda. Jangan dendam pula kepada anak. Kadang-kadang dendam pada anak. Isteri tak mahu dengan kita lagi, kita dendam dengan anak. Tak dibagi anak belanja. Itu tak boleh lah. Tudarra walidatun biwaladiha. Si ibu atau tidak memberi mudarat walidah biwaladiha. Ibu tidak memberi mudarat kepada anaknya. Ibu pun macam tu tak boleh. Kalau umpamanya dia nak susukan. Dia kata tak dibayar oleh suami, jangan sampai anak ni pun
jadi mangsa. Kita sakit hati, tak nak menyusukan anak, nak menjaga anak tu tak boleh. Jangan memberi mudarat. Kalau umpamanya suami tak mau bayar, tak mau bagi nafkah, itu adalah tanggungjawab dia dan dia yang akan dipersoalkan di akhirat. Jangan kita memberi mudarat kepada anak, ya. Jangan anak menjadi mangsa terhadap perceraian kita. Ibu kadang-kadang biasalah tu, bila hati dia dah sakit tu, anaknya lah yang dicubitinya kan. Adik sakit, anak yang dicubit, anak yang dipukulnya. Dia bergaduh dengan jiran, bila nampak jiran tu hati geram, anaknya dipukulnya kan. Itulah wanita. Jadi cakapnya walidah, ibu tidak boleh memberi mudarat kepada anaknya. Wala mauludul lahu biwaladih, dan tidak pula yang dilahirkan terhadap bapaknya. Bapaknya tu pun tidak boleh memberi mudarat kepada anak. Jadi maknanya walaupun dah cerai dengan cara baik, jangan cerai dengan cara dendam. Kalau dah baik macam mana pun jumpa, okey juga, tak ada masalah. Ini dah sudah cerai dengan apa, menampak tu memang geram, kemudian apa saja yang nampak yang akan dibuat oleh perempuan ni dihalangi oleh lelaki. Ada yang macam tu kan, macam-macam lah perangai lelaki tu. Dia tak sedar, di akhirat ni dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Inilah yang dikatakan oleh ada orang katanya, kalau perempuan yang mengajar katanya mesti dia salahkan lelaki. Bukan kita salahkan lelaki, kita baca ayat ni kan, bukan kita salahkan lelaki. Itu ada orang cakap dengan saya tu, orang sampaikan dengan saya, ustazah, kata orang tu katanya perempuan ni tak boleh jadi cikgu, tak boleh, kalau nak belajar mesti belajar dengan ustaz, jangan belajar dengan ustazah. Ustazah ni kalau dia cakap kalau perempuan yang mengajar dia mesti salahkan lelaki kan, katanya kan. Bukan salahkan lelaki, kalau salah tu salah. Ya, kita belajar bercakap pasal ayat, bukannya ikut fikiran kita kan. Okey, kemudian wa'lal warisi mislu zalik. Begitu juga waris-waris tak boleh memberi mudarat, ya. Tak boleh memberi mudarat terhadap anak. Geram dengan menantu, anak, cucu yang dicubit itu tak boleh. Fa in arada, ini tadi soal. Kalau sekiranya dua-dua nak menceraikan anak daripada susuan tadi, hendaklah bermesyuarat dan saling, ialah dengan persetujuan keduanya dan juga dengan mesyuarat. Kalau diceraikan, bagaimana apa yang patut lagi dibagi untuk dia. Dah habis masa, habiskanlah sampai di sini. Dah 10 orang adalah nak buat sesuatu kan. Ali dah dalam 10 kerana panjang juga lagi di bawah ni. Tak apa, biarlah lambat. Soalnya ada orang nanti, oi ustazah ni kena komplain pula saya. Taklah, bukannya kena takut komplain, tidak. Cuma kadang orang ada yang perlukan masuk. Hari dah 10 minit. Kita mula tadi pun 10 minit kan, 9-10 minit. 1 jam. 9-10 kan mula tadi. Yang sekarang 10-10. Okeylah, 1 jam tak apalah. Atau lebih pun kalau bagi saya tak apa, tapi ibu-ibu kadang-kadang ada nak masak lah, nak pergi pasar lah, nak segala lah. Jadi terkacau pula. Jadi sampai di sini dulu. Saya minta maaf kerana tak siap, ya. Tak siap, tak apa. Biasalah tu. Kalau tafsir ayat ni bertahun baru dia selesai. Kerana ayat tu banyak.